Baru ni dalam mesyuarat fatwa kita panggil wakil Naqsyabandi Al-Aliyah, seorang wakil, dia memang pengamal lah. Yang seorang lagi tu pengamal tarikat juga, dia kata, tapi tarikat jalur lain, bukan jalur hadis, ni jalur tarikat. Ada seorang tu dia bukan pengamal tarikat, dia kata, tapi dia datang untuk bantulah. Tapi tak apalah. Jadi Nazim Haqqani ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam kitab dia dan dalam video dia, sebelum ni masa dialog baru ni kita banyak bawa mari kitab, kali ni kita bawa mari video sekali. Sebab kalau kitab dia kata tak ada ISBN kan, takut tak ada ISBN, dia kata takut tak sahih, sedangkan memang buku tu sahih. Buku-buku yang kita bawa tu, yang Salman bawa tu memang sahih, cuma ialah dia mungkin tak pernah tengok buku tu, jadi dia persoal lah. Kali ni kita bawa video kan. Ada video orang tanya pada Nazim, Syekh, hadis ni sahih ke tak? Dia kata, Nazim jawab, kalau orang kata, kalau mana-mana hadis yang datang kepada kamu, terima saja, kerana memang itu hadis. Jangan duk cek-cek lah, jangan duk semak-semak. Dalam kitab dia pun sebut macam tu juga. Bahkan dalam sebahagian rujukan dia sebut, dia kata, mazhab saya, semua hadis yang ada dalam kitab semua sahih, semua hadis. Yang suka cek-cek hadis ni Wahabi je, pening kepala kita. Tara sesat macam ni pun ada orang nak pergi bela, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba kita fikir ya. Ni saja nak cerita sikit lah kan. Cuba kita fikir, dalam kitab-kitab hadis ni memang ada hadis palsu. Saya bagi contoh. Dalam hadis palsu ada satu riwayat, kononnya Nabi SAW kata, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati, wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Dalam hadis palsu kata, Nabi SAW bersabda, akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang bernama Abu Hanifah. Dia merupakan pelita bagi umatku. Dan akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang bernama Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Al-Imam Syafi'i. Dia lebih mudarat ke atas umatku berbanding iblis. Maksudnya, kalau ikut hadis ni, Imam Syafi'i lebih dahsyat keburukannya berbanding iblis. Kalau ikut mazhab Nazim, kena terima. Orang awam terima je lah, tak payah cek-cek. Nak terima? Macam? Boleh? So kita tukar mazhab lah? Tak betul. Tapi dia orang duk bertahan. Wakil tu duk bertahan. Dia kata Nazim cakap dengan orang awam. Saya kata, cakap dengan orang awam pun mana mungkin kita nak terima hadis semua sekali dalam kitab sebagai sahih? Tak mungkin. Kerana ulama hadis kata, sesiapa yang menyebarkan berita daripada Nabi SAW dalam keadaan dia tak tahu statusnya apa, dia tidak terselamat daripada ancaman neraka. Kerana Nabi SAW mengatakan apa? Kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu tu berdusta bila dia sebarkan semua benda yang dia dengar tanpa ada semakan. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, mana-mana orang yang menyebarkan sesebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu statusnya, kalau hadis tu sahih sekalipun, dia tetap dikira bersalah. Masa dia sebar tu dia tak tahu, dia main sebar je. Kalau hadis tu sahih pun, dia tetap bersalah. Sebab dia menyebarkan sesuatu yang dia tak pasti. Sebab tu bahaya. So yang peliknya,
dikatakan nazim ini ahli sunnah wal jamaah. Saya duk pening, ahli sunnah wal jamaah kok mana ni meruntuhkan ilmu hadis. Ulama zaman dulu, ilmu hadis ni bukan ciptaan Wahabi, tuan-tuan. Dia bukan ciptaan Wahabi. Ribuan tahun ulama-ulama hadis sebelum daripada kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka telah menekankan tentang kepentingan tabayyun. Yang peliknya, waktu kita kata Nazim cakap macam ni, Nazim tulis macam ni, Nazim cakap macam ni, oh dia kata yang ni kita kena tabayyun, kita kena tanya anak murid dia, kita kena baca keseluruhan kitab dia, kita kena banding video-video dia untuk tabayyun, untuk semak betul ke tak Nazim cakap macam tu. Tapi Nazim terhadap Nabi SAW, dia tak perlu tabayyun, semua hadis dalam kitab semua betul belaka. Tak kepenin kita. Takkan Nazim lagi tinggi kedudukan daripada Nabi SAW? Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad. Dusta atas nama aku tak macam dusta atas nama orang lain. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kerana siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Tak mungkin benda ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah, ini meruntuhkan sunnah. Mana mungkin orang yang meruntuhkan sunnah dipanggil sebagai tokoh ahli sunnah? Tak mungkin. Kalau setakat dalam buku mungkin kita kata silap nukil. Ada video, tuan-tuan dan puan-puan, ada video. Buku pun ada, video pun ada. Jadi kita nak kata apa? Sehingga mufti kita nasihat pada wakil tu, dia punya takwil. Kami tengok pening kepala kami. Mufti kata, jauh di sudut hati, takkanlah kita tak rasa benda ni salah. Mufti bertegur, takkanlah. Banyak kami bawa 16 isu. 16 isu kami bawa. Kan? Ada yang lain-lain tu ada lagi. Cerita datang ke kubur minta hajat pada wali dalam kubur. Kan? Minta hajat pada wali. Ada kitab mereka kata Allah menjadikan bagi setiap kubur tu ada malaikat, ataupun wali tu sendiri keluar daripada kubur melunaskan hajat manusia. Tengok, kita pun tak tahu, tuan-tuan, kok manalah dia nak bawa. Kan? Tu yang kata minta tolong dengan pokok tu. Kan, kalau minta tolong dengan wali boleh, minta tolong dengan pokok boleh tak? Kami tanya. Dia orang dah beza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebab kaedah dia orang, kalau nak kata tak boleh kena bawa dalil. Mana yang kata tak boleh tu? Kan dia orang selalu sebut kan, kita dalam bab ibadat ni, kita kalau kaedah kita bab ibadat kena cari dalil yang kata boleh, kena cari dalil yang kata ada. Kalau dia orang semua boleh kecuali ada dalil yang kata tak ada, ada dalil yang kata tak boleh, kan? So kita tanyalah, mana yang kata tak boleh tu? Mana dalil yang sahih dan sarih? Mana dalil yang sahih dan dalil yang jelas mengatakan tak boleh? Sebab ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebab dia kata pokok dia tak ada taklif. Pokok tak ada taklif. Tahu taklif tak? Bebanan hukum tak ada kat pokok. Sebab pokok bukan mukallaf. Kita kata kalau macam tu mayat pun bukan mukallaf. Mayat mukallaf tak? Mayat bukan mukallaf. Mayat dulu mukallaf lah sebelum masa dia hidup. Lepas dia mati dia bukan mukallaf, dia dah mati dah. Pokok dia tak ada makanah. Pokok dia tak ada kedudukan di sisi Allah. Kami tanya lagi, iya ke? Pokok kan berzikir, sentiasa berzikir pada Tuhan. Bukankah mazhab Syafi'i kata kalau cucuk pokok dekat kubur boleh ringan azab? Walaupun kita tahu dalam masalah tu ada khilaf lah kan. Tapi cucuk tu dia kata sebab zikir tu, patutnya pokok pun boleh. Lah kali ada seorang tu kata boleh minta tolong dengan pokok, jam kita.
Kita ingat nak kata tak boleh, boleh juga. Saya ingat pokok pun jam. Pokok yang patut minta tolong kat kita, kan? Tapi ini yang berlaku, tuan-tuan. Ya, sebab itu alhamdulillah ala ni'mati sunnah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita ni kecintaan kepada sunnah. Kan, kecintaan kepada sunnah ni, apa yang ada dalam sunnah kita, yang dianjurkan dalam sunnah kita buat. Yang mana yang tak nampak, yang mana yang kita nampak tak berapa nak jelas, tak payah buat lah. Kan? Kerana ibadah ikut tata cara Nabi SAW. Nazim ni juga, dia sebut dalam salah satu daripada rujukan dia, ada video kalau tak silap, sama ada video ataupun buku dia kata, nak minta ni jangan minta direct pada Allah, kena minta melalui wali. Kerana dia kata kita ada protokol, nak jumpa sultan tak boleh jumpa terus, mesti melalui pengawal dia, mesti melalui pegawai dia. Saya pun pening juga, saya tanya juga, tak boleh ni masuk haram ke macam mana? Dia kata taklah haram. Okey, tak haram, okey lah. Kalau tak haram maksudnya macam mana? Dia kata ta'adduban maksudnya beradab. Bila beradab minta dengan wali. Jadi kalau minta dengan Tuhan direct tak beradab. Dalam keadaan kita banyak dosa, jadi kita lebih beradab minta melalui wali. Saya jadi pening sampai mufti tanya, satu orang kalau dia berdosa, dia tak tahu bab tawassul ni. Dia tak tahu wali-wali ni. Dia tahu dia nak taubat pada Allah, dia pun doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan dalam dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tak beradab. Jadi kami tak dapat jawapan yang tuntas. Tak dapat jawapan. Ni dia ajar ni. Sebab tu duk seru wali-wali ni. Duk seru wali tu, duk seru wali ni. Tuan-tuan, wali-wali yang dia orang seru ni kadang-kadang bahasa Melayu pun tak faham. Dia orang Arab. Kita suruh dalam bahasa Melayu, macam mana dia nak faham? Tak apalah dia nak pergi seru wali-wali tu, mungkin dia adalah hujah dia tu. Tapi nak kata tak boleh doa pada Allah secara direct ni, sesuatu yang kita pun tak boleh nak faham. Quran ajar doa pada Allah, Nabi SAW ajar doa pada Allah direct. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Tak boleh ni boleh jadi haram, tapi taklah, tak mungkinlah dia haram, kan? Tapi dia kata ta'adduban, kerana nak beradab minta melalui wali. Kita pun pening. Macam mana pula tak kata tak beradab? Macam mana boleh kata lebih beradab minta melalui wali ni? Tu belum cerita yang khurafat. Tuan-tuan tahu cerita khurafat yang Nazim, bukan Nazim, Hisham, anak murid dia, hidup ke? Dia kata Ali bin Abi Talib digelar Shah Mardan. Syahi Mardan ke Shah Mardan, gitulah. Banyak kali disebut, kan? Dalam kuliah-kuliah dia disebut. Nazim pun sebut juga. Dia kata Ali bin Abi Talib ni pernah dihantar oleh Nabi SAW untuk bantras 2/3 alien. Cerita alien pun ada. Cerita alien pun masuk. Saya tak tahu, tuan-tuan, tapi ada orang terima. Ada yang kata tak mustahil pada akal. Kalau cerita tak mustahil pada akal ni, alien boleh buka workshop, jadi alien workshop. Bawa mari bukti lah, bawa mari dalil lah. Benda ni benda yang dikait dengan agama, benda yang dikatakan Ali mempunyai kelebihan. Mana riwayatnya? Bawa lah. Mana sanadnya? Ada satu lagi, tuan-tuan, Adam makan buah tu sebab apa? Makan daripada pokok larangan tu sebab apa? Dalam Quran sebab apa? Fa'azallahuma syaitan, kan? Syaitan yang goda, betul? Tapi Nazim kata Adam ni dalam tulang dia tu ada keturunan yang tak beriman. Keturunan tak beriman itulah yang push Adam
untuk makan buah tu. Jadi Adam pun makan, sebab keturunan yang tak beriman tu yang tolak dia. Jadi bila dia bertaubat bagi pihak anak-anak dia, bagi pihak keturunan dia. Sebagai ayah, dia minta ampun pada Tuhan. Bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Quran. Bercanggah betul. Sedangkan Adam makan tu disebabkan oleh kerana godaan. Kalau dah tak adalah Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, kan? Tapi ini yang disebarkan. Ini yang dikatakan ahli sunnah ni. Ahli sunnah. Kita pun benin. Yang kita nak bawa sunnah ni, hang Wahabi. Tak boleh ceramah. Benda pelik-pelik macam ni, boleh. Atas nama ahli sunnah. Sebab tu saya kata, dunia ni ajaib. Dunia ni ajaib. Kan? Tapi ada orang kata kat saya, Rora, pasal apa kau sakit hati sangat? Bukan sakit hati. Gairah terhadap agama. Kita ada rasa cemburu terhadap agama kita bila ada orang nak sebarkan benda yang tak betul atas nama agama, atas nama ahli sunnah. Kita kena lawan lah kalau kita tahu benda tu tak betul. Mungkin kita tak berjaya pada zaman ni, tapi setidak-tidaknya kita usaha. Dan biar negeri lain nak terima, tapi paling tidak negeri Perlis ada pendirian. Nak kata dia ahli sunnah, bersihkan benda ni. Bersihkan benda ni. Mungkin ada yang kata, bahkan ada cadangan daripada seorang panel kata, tak apalah, Nazim ni dah meninggal dunia dah. Nazim ni dah meninggal dunia dah. Jadi kita tak payah peduli lah pasal dia. Kita fokus pada tarikat yang diamalkan sekarang ni. Saya tanya dia, saya kata, betul ni? Betul kita nak abaikan Nazim ni? Sebab dia orang tak akan boleh disassociate dengan Nazim. Sebab Nazim adalah nama yang diletakkan dalam sanad dia orang. Nazim ni nama yang diletakkan dalam sanad. Dia orang nombor 40 dalam sanad. Khalifah nombor 40 dalam tarikat tu. Dan dia digelar Sultanul Awliya, Sultan segala wali. Takkan kita nak abaikan? Mungkin pengikut, takkan kita nak abaikan dia? Sebab kalau dia problem, Hisham Kabani problem, Mehmet Adil problem. Kerana mereka mengambil agama mereka ataupun ajaran mereka daripada Nazim. Jadi tak boleh nak kita nak abaikan dia. Tak boleh nak kata kita abaikanlah dia pun dah meninggal lah. Tak boleh, kena tengok. Kerana ajaran mereka sekarang ni datang daripada dia. Kan? Datang daripada dia. So saya pun tanya pasal sanad dia orang. Saya tanya, sanad ni terputus ke mana? Sanad ni zahirnya nampak macam terputus sebab dia ada dua jalur, kan? Jalur yang pertama, jalur Ali bin Abi Talib, zahir macam terputus sebab beza di antara perawi ni dengan perawi ni 96 tahun. Manusia ni punya umur sekitar 100 tahun je. Sekitar 100 tahun je. Jadi zahir nampak macam terputus. Boleh bagi hujah tak mana yang bukti dia orang ni pernah bertemu? Panel kata saya tak tahu. Tapi Syekh Fulan bin Fulan mengatakan sanad ni bersambung. Saya kata, mari buktilah mana kata bersambung tu, tak nampak. Saya kata kalam ulama ni yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Kalam ulama perlu dicari dalil untuk membenarkannya, bukan kalam ulama tu jadi dalil. Seorang daripada panel kata, di sisi kami kalam ulama adalah dalil. Jam kepala kita. Di sisi orang sufi kalam ulama tu dalil. Kacau tuan-tuan. Macam mana kalam ulama boleh jadi dalil? Macam mana kalam ahli sufi yang dianggap wali boleh jadi dalil? Sebab dia orang bukan maksum. Jam kepala kita mikir tuan-tuan. Ini pelik. Kepelikan demi kepelikan berlaku. Satu lagi, jalur Abu Bakar. Datang jalur daripada Abu Bakar. Saya tanya dua orang perawi, siapa dia ni? Siapa dia ni? Tak dikenali. Dia orang tak kenal. Kan? Maknanya sebelum ni yang dia tekan mesti kita belajar, mesti ada sanad, mesti ada sanad, mesti ada sanad. Dia orang yang ada sanad, dia orang pun tak kenal siapa orang dalam sanad tu.
Kan dia orang duk tekan kononnya serban kena ada sanad, jubah kena ada sanad, belajar kena ada sanad. Kita tak nafi benda tu betul. Tapi bila kita cek, rupanya dia orang pun tak kenal orang dalam sanad tu. Ni wakil pengamal ni. Saya tanya dia direct, saya tanya, dia kenal tak ni? Tak kenal. Mungkinlah dia kata, okey kejap saya semak kitab. Saya pun bukan kenal semua perawi, tapi saya boleh cek dalam kitab. Kalau benda tu pegangan saya. Kan? Sebab dia tekankan kepentingan sanad. Sepatutnya kenal lah. Tapi dia tak kenal, tapi tak apalah, mungkin orang lain kenal kot kan. Jadi maksudnya inilah yang berlaku dalam mesyuarat baru-baru ni. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata kita orang awam ni kalau boleh jauhkanlah benda-benda ni. Pelik kan? Ada seorang panel dia siap tulis artikel. Dalam artikel tu siap sebut lagi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib yang tidak sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu tu menjadi wajib. Maka dia kata oleh kerana tarikat ni menjadi kesempurnaan kepada ihsan, kesempurnaan kepada sifat ihsan, maka tarikat pun jadi wajib. Siapa-siapa yang, jika ada orang yang mendakwa bertasawuf tanpa bertarikat, dakwaannya itu kosong. Maksud orang awam wajib bertarikat. Tuan-tuan bertarikat tak? Ha? Mana? Ada tarikat tuan-tuan? Tak ada tarikat. Jadi tak ada tarikat kira berdosa. Kira berdosa. Sebab dia kata bertarikat ni perlu. Tapi dia orang takwil lah. Bila kita tanya tu, dia orang takwil lah. Dia orang kata, oh ini khas untuk orang yang tak mampu nak buang sifat mazmumah dalam diri, melainkan dengan tarikat, jadi wajiblah tarikat untuk dia. Saya kata pelik takwilan ni. Sebab dalam paper ni sebut, jika ada sesiapa yang mendakwa bertasawuf tanpa bertarikat, maka dakwaannya kosong. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak hafal ayat dia, tapi itulah maknanya. Maksudnya siapa-siapa pun yang kata dia boleh bertasawuf tanpa bertarikat, dakwaan kosong. Tak ada bukti lah. Maksudnya tak boleh lah bertasawuf tanpa bertarikat ni. Waktu kami duk tekan. Jadi akhirnya kita tak dapat jawapan yang tuntas. Dan mereka akhirnya pada beberapa isu mereka kata ini syatahat. Syatahat ni kira benda-benda yang disebutkan dalam keadaan dia tu tak sedar diri, mungkin kerana terlalu asyik, terlalu orang kata apa, rindu dengan Tuhan, sampai sebut benda-benda macam latah, benda yang tak sedar. Maksudnya dia orang percayalah. Akhirnya iktiraf jugalah ada perkataan-perkataan yang tak betul yang disebutkan. Cuma dia orang bagi uzur, dia orang kata ini mungkin syatahat. Syatahat ni maksudnya benda yang menyanggahi syariat pada zahirnya, tapi diucapkan dalam keadaan orang tu tak sedar. Kan orang tu mungkin tak sengaja. Tuan-tuan bayang, Husain bin Ali dibunuh di Karbala, tapi Nazim kata Husain tak mati. Husain dibawa lari oleh wali-wali. Bayangkan. Kalau kita kata kalau betul Husain tak mati, Husain dekat mana sekarang ni? Satu lagi dia kata, Nazim kata, alam ini dijaga oleh wali-wali. Yang paling alam ini dijaga oleh kutub mutasarrif. Kutub mutasarrif ni Allah Ta'ala bagi kat dia tanggungjawab jaga alam. Dan wali-wali ni dia ada kutub aqtab, ada kutub bilad, ada kutub irsyad, ada kutub mutasarrif. Allah Ta'ala tinggalkan anak Adam ni almost completely, ni ayat dia, almost completely kepada wali-wali ni untuk dijaga. Allah Ta'ala tinggalkan completely. Allah Ta'ala cuma tengok sekali saja sehari anak Adam ni. Itu pun mereka takwil. Mereka kata tengok sekali tu maksud sentiasa tengok. Saya kata dah tengok sekali, macam mana pula boleh sentiasa tengok? Tuan-tuan bayang tengok, macam mana kita boleh terima satu benda yang pelik macam ni? Kita tak nafi memang ada hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang,
yang kalau dia doa Allah Ta'ala akan kabulkan. Memang ada dalam dunia ni Allah Ta'ala sayang pada satu orang hamba yang saleh. Kalau dia doa pada Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Yang ni tak ada masalah, memang kita terima. Tapi doa lah, bukan kuasa. Doa, beza doa dengan kuasa ni. Sampai Allah Ta'ala tinggalkan anak Adam di bawah jagaan wali. Ini lain ni kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, jadi panas sikit lah gitu kan. Tapi akhirnya walaupun berbeza, tapi akhirnya alhamdulillah lepas pada majlis itu kita salam lah. Kita salam, kita sebenarnya sayang mereka sebagai saudara Islam. Cuma kita berbeza kerana apa? Kerana kita rasa benda yang hampa duk pertahan ni benda yang pelik, benda yang sesat, tak mungkin untuk dipertahankan lagi. Itulah cerita serba sedikit yang saya boleh rungkaikan daripada pertemuan dalam mesyuarat fatwa baru-baru ni lah. Cuma ada di kalangan sahabat-sahabat yang tanya, dia kata apa keputusannya Ustaz? Kan kami nak tahu keputusan. Keputusan tu nanti dulu, saya tak boleh nak reveal. Sebab fatwa ni dia ada prosedur dia. Ya, kami kena buat sirah, banner sirah sama-sama dengan ahli fatwa, naik ke mesyuarat Majlis Agama Islam Perlis, sampai ke Tuanku Raja endorse, baru boleh keluar. Dia ada prosedur dia lah. Kita tak boleh suka-suka nak sebarkan begitu saja. Jadi tuan-tuan tunggulah keputusan tu nanti kan. Tapi memang pelik lah kan. Bukan kata Ali lawan alien, sampai kan dragon pun ada, naga pun ada. Dia pergi kubur mana entah kan. Keluar dragon tu makan askar Rusia. Dragon tu makan askar Rusia. Ular pun keluar daripada situ kan. Ada yang jawab, itu tak mustahil tu. Bukan masalah tak mustahil. Tak mustahil ni kalau jadi alasan untuk membenarkan banyak benda orang boleh dakwa. Sebab itu Abdullah bin Mubarak kata apa? Al-isnad, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada isnad, kalau tak ada sanad, dah tentu semua orang boleh cakap apa yang disuka kan. Saya kata kalau betul lah ada naga yang makan 2 tentera Rusia, dah tentu jadi berita. Sebab hadza mimma tatawaffaru dawa'i ala naqlih. Ini satu kaedah ilmu hadis. Benda yang terlalu banyak faktor untuk ramai orang riwayat, tiba-tiba dia seorang je tahu. Yang kena makan dengan dragon tu pun tentera Rusia. Takkan Rusia ni tak ada keluarga? Dia tak bercerita ke? Takkan kat situ tak ada ramai orang boleh tengok? Tak nampak ke? Tiba-tiba dia seorang je tahu. Nazim seorang je tahu. Cerita dragon keluar, cerita alien keluar. Saya ingat bak kata usuk wheelchair lah, banyak tengok DVD ni. Banyak tengok DVD. Wallahualam. Okey, kita sambung sikit faedah